Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajaran seterusnya kita akan mempelajari subjek sirah, muka surat 9 dengan tajuk nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Ismail alaihissalam ke atas. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Jadi kita nak tahu nasab keturunan dia di atas daripada mana. Nasab dia sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebelah bapa, iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf hingga kepada Adnan. Muhammad bin Abdullah 1, bin Abdul Muttalib 2, bin Hashim 3, bin Abdi Manaf 4 hingga kepada Adnan. Bermula daripada nasab keturunan Adnan telah bersambung kepada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail ayah dia Ibrahim. Nabi Ismail ayah dia Nabi juga, iaitu Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahawa ada ikatan keluarga yang mulia di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Sini kita tengok bahawasanya keturunan nabi-nabi itu telah ditentukan oleh Allah daripada golongan orang-orang yang telah dipilih. Telah dipilih oleh Allah. Walaupun Nabi Muhammad tak pernah berjumpa dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, namun begitu sifat Nabi itu telah ada sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dia tinggal di Palestin, diarahkan oleh Allah setelah mendapat Nabi Ismail, Hajar dan Ismail serta Nabi Ibrahim. Allah perintahkan untuk musafir hingga berhenti di kawasan gersang, iaitu di lembah. Lembah itu didirikan Kaabah dan sekarang dinamakan Mekah. Kawasan tu Mekah. Kaabah tu adalah kawasan lembah penuh dengan gunung ganang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim bawa anaknya yang masih bayi dengan Siti Sarah yang tak ada apa-apa, bukan naik helikopter, bukan naik basikal ke, awak ada naik apa jet peribadi, tak ada. Dulu tak ada apa-apa. Mungkin dibawa unta, dijalan dengan unta. Kalau penat naiklah unta, berapa hari berapa malam jauhnya kita pun tak tahu. Berbulan-bulan baru sampai ke lembah di sekitar Mekah tu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah. Ketika itu Mekah sudah membangunlah ketika Nabi Muhammad. Pada ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim serta Siti Sarah datang, tak ada apa-apa pun kat kawasan tu. Yang ada cuma gunung ganang dan batu batan. Itu saja yang ada. Tak ada apa-apa pun nak dicari. Tak ada rumah, tak ada apa. Itulah punca mula nak dibangunkan kawasan lembah itu sekarang menjadi tempat yang paling hebat. Makkatul Mukarramah, iaitu tempat yang suci, Makkah suci, dan tempat berduyun-duyun manusia yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, datang ziarah untuk melihat Kaabah depan mata kita sendiri.
betapa kita siapa yang dapat pergi menunaikan umrah, lagi yang dah menunaikan haji, kalau ada di antara awak atau nenek awak atau mak, ayah, kakak yang dah pernah pergi buat haji dan umrah, kagum melihat betapa Kaabah itu ada di lembah, dia memang lembah di bawah, dan masya-Allah memang hebatlah kejadian Allah Taala. Kita masih lagi mengagungkan tempat kiblat kita daripada zaman Nabi, diperintahkan untuk menukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, sehingga hari ini sudah 1400 tahun lebih kita masih mengekalkan Kaabah ini sebagai tempat ibadah kiblat orang Islam, dan ramai menunaikan ibadah ke sana, menunjukkan betapa Islam ini adalah agama paling suci yang diturunkan oleh Allah dan terus dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah pada kita hari ini, kita pun tak pernah nampak Nabi Muhammad, tetapi kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sangat beruntung. Sangat beruntung kerana kita dapat beriman. Pahala kita selalu Allah gandakan. Banyak, 27 kali ganda kalau solat di masjid, berganda. Allah suka ganda-gandakan. Kenapa? Kerana kita tak pernah nampak Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Sungguh kita tahu Nabi Muhammad itu pesuruh Allah yang terakhir. Kita percaya dengan Al-Quran walaupun kita tak tahu siapa buat Al-Quran. Kita kecil-kecil awak tahu siapa buat Quran? Tak tahu kan? Quran diturunkan firman-Nya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disusun oleh para sahabat sehingga menjadi mazhab. Kita tahu datang mazhab tu dah molek. Saya pun tahu datang mazhab tu dah molek. Belajar ngaji. Jadi saya minta awak tulis dekat buku sirah, tajuk je, nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Ismail alaihi salam. Latih menulis ini je tajuk dalam muka surat 9. Dalam muka surat 9 itu saja. Sampai di sini dulu, hingga kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.